Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Tajuk yang akan kami bincangkan pada episod kali ini adalah berkenaan memperkasakan sekolah kebangsaan. Sekarang, saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang latar belakang sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan merujuk kepada sekolah rendah kebangsaan dan sekolah menengah harian yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah-sekolah ini ditubuhkan sebagai sekolah aliran perdana bagi memupuk kebaduan rakyat Malaysia. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi supaya sekolah kebangsaan menjadi sekolah pilihan utama masyarakat. Dengan kata lain, sekolah kebangsaan perlu diperkasakan supaya standing dengan sekolah-sekolah lain seperti sekolah rendah jenis kebangsaan Cina dan Tamil serta sekolah agama. Dalam negara yang berbilang kaum seperti Malaysia, sekolah kebangsaan merupakan kaedah terbaik untuk memupuk perpaduan kaum daripada peringkat awal persekolahan kanak-kanak sehinggalah dewasa nanti. Sekolah kebangsaan perlu diperkasakan untuk mencerminkan budaya Malaysia, mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik, kurikulum dan pembangunan sosial, mempunyai persekitaran yang kondusif, budaya kerja yang positif dan mampu menawarkan program pendidikan yang berasaskan pelanggan bagi menarik ibu bapa dan pelajar dari pelbagai latar belakang, kaum serta agama untuk belajar di sekolah kebangsaan. Seperti yang telah dibentangkan oleh rakan saya sebentar tadi, iaitu tentang sekolah kebangsaan. Kini saya ingin membentangkan tentang pengenalan terhadap sekolah vernakular. Vernakular bermaksud kepada bahasa pengantar bahasa ibunda. Sekolah vernakular di Malaysia mula ditubuhkan pada pertengahan abad ke-19. Sekolah vernakular menggunakan bahasa pengantar selain daripada bahasa Melayu, iaitu bahasa ibunda daripada negara asal mereka. Selain menggunakan bahasa ibunda satu kaum ketika dalam pengajaran dan juga pembelajaran, mereka juga menggunakan bahasa ibunda mereka ketika dalam sebuah perbincangan dan juga ketika berada dalam pejabat mereka sendiri. Selain daripada menggunakan bahasa perantaraan yang lain daripada sekolah kebangsaan, sekolah vernakular juga mempunyai kurikulum mereka tersendiri. Kurikulum mereka bergantung kepada keperluan kaum masing-masing. Mereka tidak mengikut kepada skop kerajaan tentang kurikulum. Terdapat banyak contoh sekolah vernakular di Malaysia. Contohnya ialah sekolah vernakular Cina dan juga sekolah vernakular India. Terdapat beberapa contoh terhadap ciri-ciri sekolah vernakular di negara kita, iaitu sekolah vernakular Cina. Sekolah vernakular Cina terdapat di seluruh negara dan contohnya ialah SJKC Hualian yang berada di Tanjung Perak, SJKC Chung Hua, Kota Baru, Kelantan. Sekolah vernakular India juga berada di seluruh Malaysia dan contohnya ialah sekolah SJKT Kulim yang berada di Kedah dan juga SJKT Ladang Jawi yang berada di Pulau Pinang. Dua sekolah ini adalah contoh vernakular India di Malaysia. Untuk sekolah Cina, mereka menggunakan bahasa Cina iaitu bahasa Mandarin ataupun Kuview. Mereka juga mengimport buku teks dan juga guru-guru daripada negara mereka sendiri iaitu negara Cina. Untuk sekolah vernakular India, mereka menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa perantaraan mereka. Mereka juga mengimport buku teks, guru dan kurikulum DAT daripada negara mereka iaitu negara India sendiri. Okey, itu sahaja daripada saya untuk pengenalan terhadap sekolah vernakular. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Kainul Arif. Antara isu-isu yang diperkatakan ialah yang pertama, orang Melayu melihat sekolah kebangsaan sebagai sekolah yang tidak Islamik walaupun sekolah agama mempunyai guru-guru yang kurang terlatih. Yang kedua ialah orang Cina pula melihat sekolah kebangsaan sebagai sekolah yang terlalu Islamik disebabkan oleh aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh sekolah kebangsaan. Antara keburukan-keburukan sekolah vernakular adalah rata-rata lepasan sekolah vernakular hanya mampu menguasai bahasa ibunda masing-masing. Kita sebagai rakyat Malaysia harus menguasai bahasa ibunda negara kita iaitu bahasa Melayu. Jadi, sekolah kebangsaan perlu mengambil inisiatif antaranya seperti menambahkan mata pelajaran Cina dan Tamil sebagai mata pelajaran tambahan dan juga memperbaiki kualiti guru-guru dengan memperbanyakkan bengkel perguruan.
Oleh itu jelaslah bahawa perpaduan perlu dipupuk sejak asas iaitu sekolah rendah lagi. Jelaslah bahawa anak-anak Malaysia tidak wajar dipisahkan melainkan berada di bawah satu bumbung. Walaupun negara kita mempunyai kepelbagaian kerana itu merupakan keunikan negara kita, namun berbeza-beza biarlah bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Arif bin Mat Isa akan mengajukan beberapa soalan tentang perkasakan sekolah kebangsaan kepada seorang mahasiswa dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Muhammad Nur Azlan bin Isamat. Okay. Soalan pertama, pernahkah anda bersekolah di sekolah kebangsaan? Pernah. Pengajian rendah di SK Taman Tunku Jaafar 1. Pengajian menengah pula di SMK Seri Pagi dan dua-duanya berada di Seremban Negeri Sembilan. Apakah perasaan anda apabila dikelilingi dengan kawan-kawan yang terdiri daripada pelbagai bangsa? Okey, jadi soalan ni saya tanya semula kepada anda. Apa perasaan anda dikelilingi manusia lah? Sama saja perasaannya kan? So saya tak sedar langsung perbezaan kaum yang ada. Sebaiknya, sebab berbaliklah, bagaimanapun kita semua sama je. Jadi perasaan untuk pelbagai bangsa tu tak ada rasa apa. Saya sama saja seperti semua orang lain. Soalan ketiga, apakah pendapat anda jika sekolah kebangsaan perlu diperkasakan? Okey, untuk soalan ini, statement untuk sekolah kebangsaan diperkasakan adalah sangat setujulah, kerana sekolah kebangsaan merupakan hub utama dalam pembelajaran sekolah rendah dan menengah di Malaysia lah. Kalau kita nak tengok SJKT, dia mempunyai silibus yang berbeza. Jadi sebenarnya perbezaan silibus ni menyebabkan kalau kita nak lakukan suatu perubahan terhadap sistem pendidikan, susah untuk kita jalankan. Sebab kalau sekolah yang wujud hanyalah satu sekolah, iaitu sekolah kebangsaan yang menggunakan silibus yang sama, jadi apa-apa penambahbaikan dalam sistem pendidikan boleh dilakukan dengan lancar dan mudah. Jadi kalau nak mempertahankan kewujudan sekolah jenis kebangsaan ni atas dasar bahasa ibunda bagi setiap kaum, tidak relevan sebenarnya. Sebab sekolah kebangsaan juga mempunyai guru yang mengajarkan bahasa Tamil, Mandarin. Kalau ada pelajar yang tak belajar, ada guru yang boleh mengajarkannya. Tak ada masalah. Jadi tiada relevannya sekolah jenis kebangsaan sebenarnya. Soalan keempat, setujukah anda dengan penawaran bahasa Tamil dan Mandarin di sekolah kebangsaan? Setuju. Semestinya saya setuju. Benda ni pun sudah lama ada sebenarnya. Memang ada kelas bahasa Mandarin dan Tamil untuk mereka yang nak mempelajarinya. Contohnya di sekolah saya yang semasa saya pengajian menengah, memang akan diadakan pada waktu petang oleh guru yang bertauliah lah dalam bahasa Tamil ataupun bahasa Mandarin. Okey. Untuk soalan yang terakhir, untuk memperkasakan sekolah kebangsaan dan mengeratkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia, wajarkah sekolah vernakular dimansuhkan kerana subjek Mandarin dan Tamil telah pun ditawarkan di sekolah kebangsaan? Pendapat saya memang wajarlah. Sebab ramai antara kita ni menyalah anggap bahawa sekolah kebangsaan ialah sekolah Melayu. Orang pandang sekolah kebangsaan je, jangan masuk sekolah Melayu. Tak. Sekolah kebangsaan merupakan sekolah untuk setiap lapisan kaum dan masyarakat. Jadi yang menyebabkan ianya kelihatan seperti sekolah Melayu adalah kerana majoriti pelajarnya ialah kaum Melayu lah. Tapi kalau SJK, iaitu sekolah jenis kebangsaan dimansuhkan, kaum lain juga akan turut bersekolah di sekolah kebangsaan. Dan dari situ kita akan mula-mula nampak bahawa dia bukanlah sekolah Melayu. Disebabkan oleh pengagihan yang telah berlaku ni, nampaklah seperti ianya sekolah Melayu. Sedangkan sebenarnya tidaklah sekolah Melayu mana pun. Jadi kalau kita mansuhkan sekolah vernacular, kita tegaskan bahawa sekolah kebangsaan ni akan dapat memupuk semangat untuk kita mengenali satu sama lain, sama ada kaum berbeza atau tidak, barulah kita dapat lihat sebenarnya erti sekolah kebangsaan. Benda ni semua perlu dilakukan daripada akar umbi. Mula daripada sekolah rendah naik ke sekolah menengah. Sebab akhirnya universiti, ada ke universiti jenis kebangsaan hanya untuk mereka yang berkaum Cina? Ada ke universiti hanya untuk mereka yang kaum India saja? Tidak. UiTM sekarang ini pun mempunyai kaum-kaum lain juga yang masuk, mempunyai kuota mereka sendiri. Jadi mereka sekarang ni kalau kita nak mulakan perpaduan kaum adalah daripada kecil. Daripada kecil kita kena asuh minda dia orang bahawa kita ni semua sama je, tak ada perbezaan apa-apa. Terima kasih atas perkongsian. Anda semua dah dengarkan apa yang kawan-kawan saya telah
nyatakan tentang tajuk memperkasakan sekolah kebangsaan ini. Jadi saya di sini ingin membuat satu kesimpulan. Jadi kesimpulannya ialah pertama ialah kerajaan perlu menegaskan setiap sekolah kebangsaan di Malaysia ini harus masuk ke dalam sistem sekolah kebangsaan. Yang kedua ialah kerajaan juga perlu melengkapkan peralatan-peralatan di setiap sekolah kebangsaan dalam keadaan semasa. Dan yang ketiga ialah para profesional juga boleh membuat program-program motivasi di setiap sekolah kebangsaan dalam sekerap yang mungkin. Yang keempat ialah ibu bapa juga perlu mengambil tahu dan atau mengambil perkembangan anak-anak di sekolah. Ibu bapa juga termasuk dalam tajuk memperkasakan sekolah kebangsaan ini. Mereka adalah antara pihak yang bertanggungjawab dalam tajuk memperkasakan sekolah kebangsaan ini. Dan yang terakhir, akhir sekali, kesimpulannya akhir sekali, semua pihak harus bergabung dan menyokong sekolah kebangsaan ini secara formal atau tidak formal. Itu saja yang saya dapat simpulkan dalam tajuk memperkasakan sekolah kebangsaan ini. Jadi guys, tunggu apa lagi? Korang boleh share video ni, korang boleh like video ni, korang boleh subscribe channel ni. Dan akhir sekali dari saya, stay at home, stay negatif, hashtag kita jaga kita. Assalamualaikum, saya Ahmad Baki, bye.